MK Highlight 17 Mac 2020 bersama saya Faris Haikal Zakaria. Kerajaan memutuskan perintah kawalan pergerakan berkuat kuasa di seluruh negara mulai Rabu 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020 bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, perintah kawalan itu dilakukan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Jelasnya ia meliputi 6 perkara penting. Pertama, larangan pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Rumah ibadat dan premis perniagaan pula hendaklah ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serboneka yang menjual barangan keperluan harian. Kedua, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Manakala bagi yang baru pulang dari luar negara, mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela atau self-quarantine selama 14 hari. Ketiga, menyekat kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Keempat, penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Kelima, penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Keenam, penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara atau essential services iaitu air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, kewangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan dan lapangan terbang. Seterusnya beralih kepada perkembangan berita dalam negeri. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit bagi meneruskan projek pembinaan empangan Sungai Jernih. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata, pembinaan empangan itu diharap mampu menampung keperluan air yang mencukupi di negeri ini sehingga 2030. Tapi bagi pembinaan empangan jernih ini dengan kapasiti sebanyak 13,000 juta liter sehari, sumber air mentah bagi menyokong keperluan penambahan penduduk sehingga tahun 2030. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan ke empangan durian tunggal baru-baru ini. Sekian sahaja rangkuman berita semasa hari ini. Jangan lupa ikuti kami di Facebook, Twitter, Instagram Melaka Kini dan YouTube Melaka TV. Sehingga bertemu lagi, saya Faris Haikal Zakaria. Salam hormat dan Assalamualaikum.